Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sekali lagi dapat kita bersama dalam ruangan slot halakah ilmu yang dijanakan oleh Jabatan Mufti Negeri Perlis. Dan insya-Allah pada slot ni saya akan menyampaikan satu tajuk yang berkait dengan sabar. Seperti mana yang telah kita maklum, Allah Subhanahu wa taala banyak tempat dalam Al-Quran menyebut tentang sabar. Dan pada kali ini saya akan menukilkan perbahasan daripada kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Yang mana seperti mana yang disebutkan dalam kitab ini, saya bacakan nasnya ataupun apa yang dia tulis dalam kitab ini. Dia kata Allah menyebutkan sabar di dalam Al-Quran kurang lebih pada 90 tempat. Jadi kita boleh tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang sabar dalam Al-Quran ini banyak kali. Dikatakan sampai 90 tempat dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang sabar. Dan Allah Subhanahu wa taala bila mana menyebutkan tentang sabar, biasanya akan dinisbahkan kepada kebaikan yang banyak dan juga darjat yang tinggi. Maknanya bagi orang yang mempunyai sabar, mempunyai sifat sabar, baginya akan mendapat kebaikan yang banyak dan juga darjat yang tinggi. Di sini didatangkan beberapa dalil daripada Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang sabar. Antaranya ialah daripada suratul Sajdah ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dan perintah kami ketika mana mereka sabar. Jadi dalam ayat yang ke-24 ni Allah Subhanahu wa taala sebut pada kita, ayat yang ke-24 suratul Sajdah, bagaimana hidayah itu akan diberikan kepada pemimpin-pemimpin yang ada dalam dirinya kesabaran. Jadi kita boleh lihat bagaimana sabar itu, ianya bukan hanya memberikan pahala, tapi menjadikan seseorang itu sentiasa berada di atas jalan hidayah. Kemudian dalam ayat yang ke-137 daripada suratul A'raf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru." Dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Jadi pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebut diberikan bahagian-bahagian yang baik bagi Bani Israel kerana mereka itu mempunyai kesabaran dan selama mana mereka itu masih lagi mempunyai kesabaran. Kemudian dalam ayat yang lain, iaitu dalam suratul Nahl ayat yang ke-96, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Dan sungguh kami akan memberi pembalasan yang baik kepada orang-orang yang sabar dan pahala yang sangat banyak daripada apa yang telah mereka kerjakan. Jadi dalam ayat yang ke-96 suratul Nahl, Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana disediakan balasan-balasan yang baik dan juga pahala yang sangat-sangat besar bagi mereka yang bersabar. Dan
Selain daripada tu, sebagai pengukuhan terhadap dalil-dalil yang telah disebutkan, ada satu lagi firman Allah Subhanahu wa taala, iaitu dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi kita boleh tengok betapa banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita kepada kita tentang sabar. Selain daripada tu, Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ketika mana membahaskan berkenaan dengan sabar, beliau menyebutkan tidak ada ibadah yang mendekatkan kepada Allah kecuali pahalanya ditentukan dalam hitungan yang dibatasi. Maknanya ingin dia sampaikan di sini, setiap amalan itu Allah Ta'ala letakkan berapa bilangan pahala yang akan dilipat gandakan kepada amal kebaikan itu. Kecuali pahala sabar. Pahala sabar tidak terhitung gandaannya. Okay. Dan kalau kita boleh lihat, di manakah Tuhan sebutkan ataupun di manakah dalil yang menyebutkan tentang bagaimana orang yang mempunyai kesabaran itu sentiasa dilipat gandakan pahalanya sehingga tidak ada batasnya. Ianya terdapat dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, yang mana hadis itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, dan hadis itu sangat bertepatan dengan keberadaan kita dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak, iaitu hadis yang berbunyi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, yakni yang akan melipat gandakannya. Okay. Jadi kita boleh tengok daripada hadis ni, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala kesabaran. Dan antara ibadah yang sangat memerlukan kesabaran ialah ibadah puasa. Kerana ia merupakan ibadah yang berpanjangan dan berterusan sepanjang hari. Bermula daripada terbit fajar hingga tenggelamnya matahari. Jadi ianya satu tempoh yang sangat lama dan berbeza-beza mengikut keadaan dan keberadaan kita di muka bumi. Ada sebahagian orang berpuasa 10 jam, 11 jam, 12 jam. Dan ada sebahagian Muslim yang berpuasa di setengah tempat hingga menjangkau 20 jam lebih, bahkan 22 jam. Jadi semua itu memerlukan kepada kesabaran. Jadi banyak tempat dalam Al-Quran baik ataupun dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang sangat-sangat besar kepada orang-orang yang bersabar. Selain daripada itu, dalam suratul Baqarah ayat yang ke-155 sampailah kepada ayat 157, Allah Subhanahu wa taala memuji dan memberikan kedudukan yang hebat kepada orang yang bersabar. Ayat ini bermula dengan firman-Nya, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan pasti menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan daripada harta, kekurangan jiwa ataupun kematian jiwa, dan juga kekurangan hasil tanaman, dan berilah berita gembira kepada orang yang sabar. Tengoklah dalam ayat ni bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan tabsyir ataupun balasan gembira, balasan baik bagi orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabar ini, kata Allah Ta'ala, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang bersabar ini ialah apabila mereka ditimpa musibah, mereka melakukan ataupun menyebutkan lafaz istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Daripada Allah lah kita datang dan kepadanya lah kita akan kembali. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kedudukan yang tinggi kepada mereka ni, ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itu akan mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itu akan berada daripada kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi pada ayat 157 daripada surah Baqarah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada kita bagaimana bagi orang-orang yang sabar itu salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu mendapat keberkahan, kedudukan yang hebat dan tinggi, dan mereka itu sentiasa berada dalam hidayah. Jadi sudah jelas kepada kita daripada dalil-dalil yang telah dibacakan daripada Al-Quran tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang kesabaran.
Dan tidak disebutkan kesabaran, melainkan disebutkan balasan kebaikan dan juga pahala yang sangat hebat dan darjat yang sangat tinggi. Selain daripada itu, didatangkan juga di sini satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang Nabi sabdakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a min as-sabri." Seseorang tidaklah diberi sesuatu pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada kesabaran. Maknanya sebaik-baik perkara yang diberikan ataupun sebaik-baik benda yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang hamba ialah adanya dalam dirinya kesabaran. Kerana daripada situlah Allah Taala akan memberikan darjat yang baik dan pahala yang banyak. Selain daripada itu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami daripada Anas bin Malik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-sabru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad." Kedudukan sabar bagi iman adalah seperti kedudukan kepala bagi sebatang tubuh. Okay. Jadi kita boleh tengok bagaimana hadis ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya sabar. Walaupun hadis ini dinilai oleh sebahagian ulama sebagai hadis yang lemah, walau macam mana pun kedudukan sabar itu jelas menunjukkan kepada kita satu kedudukan yang sangat hebat dan sangat besar. Okay. Seperti mana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Tur, "Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina." Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan ataupun dalam penjagaan kami. Okay. Jadi itu yang kita boleh lihat bagaimana sabar itu disebut banyak kali, berulang kali dalam Al-Quran, dan banyaknya hadis yang menceritakan kepada kita tentang sabar itu. Okay. Jadi di sini saya ingin sebutkan satu hadis yang mana hadis ini diterangkan kepada kita tentang pembahagian sabar. Walaupun secara umumnya hadis ini tidaklah mencapai darjat sahih yang tinggi dan hadis ini dinilai sebagai hadis yang dhaif, tapi walau macam mana pun kita mengambil manfaat sebagai fadilat amal yang kita boleh berikan ataupun jadikan ianya sebagai perangsang kepada kita untuk mengukuhkan kesabaran yang ada dalam diri kita. Diriwayatkan daripada Nabi SAW, hadis ini berbunyi, "As-sabru thalathatun, sabrun 'alal musibati, wa sabrun 'alal ta'ah, wa sabrun 'anil ma'siyah. Faman sabara 'alal musibati hatta yaruddaha bihusni 'azaimiha, kataballahu lahu 300 darajah. Ma baina ad-darajataini kama baina as-sama'i wal ard. ومن صبر على الطاعة كتب له 600 درجة ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش ومن صبر عن المعصية كتب الله له 900 درجة ما بين الدرجتين كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش مرتين." Maksud hadis ni, sabar itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, sabru 'alal musibah, sabar menghadapi musibah. Wa sabrun 'alal ta'ah, yang kedua sabar dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, wa sabrun 'anil ma'siyah, iaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Jelas dalam hadis ini menunjukkan pada kita sabar ini duduk pada 3 keadaan, berada pada 3 keadaan. Yang pertama, sabar ketika mana berlakunya pada kita musibah. Dan yang kedua, sabar dalam melakukan ketaatan ataupun ibadah. Dan yang ketiga, sabar menahan diri daripada melakukan maksiat. Kemudian kata Nabi, "Faman sabara 'alal musibati hatta yaruddaha bihusni 'azaimiha, kataballahu lahu 300 darajah." Barang siapa bersabar menghadapi musibah sehingga dia menerimanya dengan kesabaran yang baik, maka Allah menulis untuknya 300 darjat. Ma bainad darajataini kama bainas sama'i wal ard, yang mana antara satu darjat dengan yang lainnya itu adalah seperti antara langit dan juga bumi. Wa man sabara 'ala ta'ah kataballahu lahu 600 darajah. Dan barang siapa bersabar dalam menjalani dan melakukan ketaatan, maka ditulis baginya 600 darjat. Ma bainad darajataini kama bainat tukhumil ardi ila muntahal arsh,
Yang mana antara satu darjat dengan darjat yang lainnya adalah seperti antara dasar bumi dengan hujung akhir arash. Wa man sabara 'anil ma'siyati kataballahu lahu 900 darajah. Dan barang siapa bersabar meninggalkan kemaksiatan, maka Allah menulis untuknya 900 darjat. Ma baina darajataini kama baina tuhumil ardi ila muntahal arsy marratain. Maka antara satu darjat dengan darjat lainnya seperti antara dasar bumi sampai hujung akhir arash 2 kali. Jadi jelas daripada hadis ni kita boleh tengok dan kita boleh lihat bagaimana Nabi SAW menyebutkan kepada kita kelebihan-kelebihan dan balasan-balasan yang akan diperolehi bila mana seseorang itu ada pada dirinya kesabaran. Bagaimana Nabi terangkan kepada kita, orang yang bersabar ketika mana dapat musibah ataupun kena musibah, mereka mendapat pahala sebanyak 300. Mereka mendapat darjat, ditinggikan darjat sebanyak 300 darjat. Yang mana dari satu darjat ke satu darjat itu jaraknya seperti langit dan bumi. Dan barang siapa yang sabar di atas ketaatan, dicatat baginya 600 darjat. Yang mana satu darjat dengan satu darjat yang lain itu jaraknya seperti langit dan juga hujung arash. Dan barang siapa yang sabar ketika mana menahan diri daripada melakukan maksiat, maka Allah Azza wa Jalla mencatatkan ataupun memberikan kepadanya peningkatan darjat sebanyak 900 darjat. Yang mana dari satu darjat ke satu darjat yang lain itu dia punya beza seperti langit dan juga hujung arash, seperti bumi dan juga hujung arash sebanyak 2 kali. Jadi dalam hadis ni kita boleh tengok bagaimana jenis-jenis sabar yang berbeza-beza bilangan balasan darjatnya. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis ni, antara kesabaran yang paling tinggi di sini ialah kesabaran ketika menahan diri untuk melakukan maksiat. Jadi ini antara perkara yang kita boleh tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin memberi balasan yang baik. Selain daripada tu, begitu banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan kepada kita keutamaan sabar. Seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, yang mana hadis ini berbunyi daripada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma min musibatin tusibul muslima illa kaffarallahu azza wa jalla biha anhu hatta syaukati yushakuha." Tidaklah suatu musibah menimpa seorang muslim kecuali Allah melebur kesalahannya kerananya sehingga duri yang menusuknya sekalipun. Maknanya setiap musibah yang berlaku ia merupakan kafarah, penyucian dosa daripada apa yang telah kita lakukan. Dalam hadis yang lain disebutkan, yang mana hadis ini diriwayatkan dalam As-Sahihain, hadis yang berbunyi, "Ma yusibul muslima wala ma yusibul muslima min wasabin wala nasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu lahu min khatayah." Seorang muslim tidaklah ditimpa kelelahan, kepenatan, duka, kesedihan, gangguan dan juga kerisauan sehingga duri yang menusuknya sekalipun, kecuali dengan itu Allah meleburkan kesalahan-kesalahannya. Kalau kita tengok dalam hadis ni bagaimana Nabi sebut min wasabin, ma yusibul muslima min wasabin, tidak ditimpa seorang muslim itu daripada kelelahan. Wasab maksudnya kelelahan. Nasabin, kepenatan. Hammin, kedukaan. Huznin, kesedihan. Hammin dan huznin ni ada sedikit perbezaan. Hammin ni ialah kedukaan pada benda yang, kesedihan pada benda yang belum berlaku, benda yang akan datang, keresahan yang lebih tepatnya. Huznin ialah kesedihan. Wala adha, ataupun kesakitan. Wala ghammin, ataupun galau. Ghammin maksudnya galau, perasaan yang tidak selesa. Melainkan Allah Ta'ala akan menjadikan semua itu sebagai kafarah terhadap apa yang telah berlaku kepadanya. Jadi ini benda yang kita boleh lihat daripada hadis ni, dan ianya sangat jelas. Kalau kita lihat, memang hakikat musibah ataupun ujian yang berlaku yang menuntut pada kita untuk sabar tidak lain tidak bukan ialah untuk meninggikan darjat.
Dan semakin dekat seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin banyak ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan untuk melihat kesabarannya. Seperti mana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya sabar itu ataupun pahala yang besar itu ialah pada hentaman yang pertama. Kemudian marilah sama-sama kita menenangkan hati kita dengan satu hadis yang merupakan penutup kepada perbahasan kita pada slot ini ataupun pada perkongsian ini, iaitu hadis yang diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an? Qala al-anbiya'u thumma as-salihun thumma al-amthalu fal-amthalu minan nas yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وما يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. Maksud hadis ini, dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, kata Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang sahabat yang dijamin syurga termasuk daripada kalangan Asharatul Mubashirin bil Jannah, beliau bertanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ialah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh. Thummal amsalu fal amsalu minan nas. Kemudian orang-orang yang seperti mereka, lalu yang seperti mereka. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi. Kemudian orang-orang yang seperti mereka, lalu yang seperti mereka, seseorang itu diuji menurut kadar agamanya. Jadi jelas daripada hadis ni kita boleh tengok bagaimana ujian itu diuji dengan kadar pengetahuan, kedalaman ilmu agamanya. Semakin dalam ilmu agamanya, semakin banyak ujian yang akan berlaku kepada dirinya. Fa in kana fi dinihi salabatun zaida fi balaihi. Bila agamanya itu kukuh, maka ujiannya itu akan ditambah. Wa in kana fi dinihi riqqatun khuffifa anhu. Dan apabila agamanya lemah, maka diringankan darinya. Wa ma yazalul bala'u bil 'abdi hatta yamshi 'alal ard. Dan ujian itu sentiasa menimpa seseorang hamba sehingga dia berjalan di atas muka bumi tanpa menanggung satu kesalahan pun. Jelas kita boleh lihat daripada hadis ni bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Nabi SAW memberitahu pada kita ujian itu berlaku dengan kadar ilmu yang ada pada dirinya. Semakin banyak ilmu, semakin banyaklah ujian. Jadi janganlah kita bersedih di atas setiap ujian yang telah berlaku, kerana itu semua balasan pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala ingin berikan kepada kita. Bahkan kita bersyukur kerana dengan musibah itu Allah Taala menjanjikan kepada kita balasan yang baik. Jadi setakat itulah perkongsian kita berkenaan dengan hakikat sabar. Sama-samalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah memberikan kepada kita kebaikan daripada setiap ujian yang telah berlalu dalam hidup kita. Semoga Allah Taala menjadikan kita seorang yang bersih sehingga kita dapat sama-sama masuk ke dalam syurga yang telah beliau janjikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.